Okey, kita masuk terus ke kelas kita. So untuk hari ni kita masuk bab baru iaitu bab 11 bintang dan galaksi dalam alam semesta. Galaksi, okay? Galaksi merupakan alam semesta yang mempunyai beribu-ribu juta galaksi dan galaksi, salah ejaan, galaksi terdiri daripada berjuta-juta bintang dan wujud dalam pelbagai saiz dan bentuk. Okay? Kita ada 3 saiz dan 3 bentuk yang berbeza. Yang pertama adalah galaksi elips. Elips ni bentuk dia macam apa ni, oval. Galaksi berpilin, dia macam ubat nyamuk tu. Dan galaksi tidak seragam, ini berterabur lah. Okay. Dan kita, bumi ni berada dalam sistem suria yang mana sistem suria ini berada dalam berpiling, galaksi berpiling. Okay. Sistem suria berada dalam Bima Sakti dan Bima Sakti ini berada dalam bentuk berpiling. Okay. Maksudnya ini bumi. Kita yang dekat kucing ni pun rasa macam besar, tapi sebenarnya bumi sangat kecil. Daripada berjuta-juta kat situ, bumi antara yang terdapat pada galaksi berpiling. Okay, seterusnya, ini adalah gambar-gambarnya. Galaksi elips, dia lonjong. Galaksi berpiling, dia macam ubat nyamuk berpusing-pusing ni. Dan galaksi tidak seragam. Ini video sebelum ni saya ada bagi link sebab saya tahu kalau saya explain satu dalam hari ni memang tak sempat nak habis. So saya suruh refer dulu YouTube tersebut. Ini kita just nak ringkaskan. Seterusnya. Hai Yunus. Justina. Seterusnya adalah bintang. Bintang merupakan bola gas yang membebaskan haba dan cahaya sendiri yang dihasilkan melalui tindak balas nuklear. Dan matahari merupakan bintang yang paling dekat dengan bumi dan jarak bintang dengan bumi adalah dalam tahun cahaya, iaitu jarak yang dilalui oleh cahaya dalam setahun. Saiz jarak dari bumi dan suhu permukaan sesuatu bintang akan menentukan kecerahan bintang tersebut. Makin dia panas, makin dia merah, maksudnya makin dia punya panaslah. Kelahiran dan kematian bintang. Setiap benda hidup dia akan mati, tetapi bintang ni pun dia ada bintang ni pun dia ada kehidupan dia, boleh hidup dan boleh mati. Jadi permulaan bintang adalah bermula daripada nebula. Daripada nebula. Kemudian dia akan menjadi, daripada nebula ni terdiri daripada hidrogen dengan helium. Nebula ni adalah gabungan daripada hidrogen dengan helium. So dia merupakan awan yang besar dan atom-atom hidrogen dalam teras ini bergabung untuk membentuk atom helium dan membebaskan banyak haba dan cahaya. Bila nebula ni, helium dengan hidrogen ni bergabung, dia akan membentuk satu kumpulan yang sangat besar dan sangat bercahaya serta panas. Jadi teras itu bersinar dan bertukar typing error dan bertukar menjadi bintang. Dan bintang ini akan mati apabila semua gas hidrogen habis digunakan dalam tindak balas kimia. Ini dia punya contoh. Ini adalah nebula. Nebula daripada helium dengan hidrogen. Daripada nebula ni dia boleh terpecah kepada 3, sama ada dia menjadi bintang saiz sederhana ataupun bintang besar ataupun bintang super besar. Kita pandang kepada bintang sederhana ni dulu. Sederhana. Bintang sederhana ni dia terus menjadi raksasa merah. Ni namanya raksasa merah. Dan daripada raksasa merah ni, dia punya lapisan ni akan tercabut. Bila tercabut, dia dah tinggal bahagian dalam saja. So, selepas itu dia menjadi kerdil putih, kecil dan hanya berwarna putih. Tetapi untuk bintang besar,
dia akan bertukar menjadi raksasa merah. Raksasa merah ni besar. Selepas raksasa merah, dia menjadi super raksasa lagi besar. Dan bila dah terlebih besar, dalamnya ada gas hidrogen yang tinggi, dia boleh meletup. Okay, ini adalah letupan supernova. Letupan supernova ni sangat-sangat terang benderang. Boleh sejauh berjuta-juta tahun cahaya dia akan nampak. Okay? Dan selepas berlakunya supernova ini akan terhasilnya bintang ni. Okay? Bintang neutron. Okay, tetapi kalau bintang super besar, dia menjadi raksasa merah. Selepas menjadi raksasa merah, dia akan menjadi super raksasa. Kemudian bila dah terlalu besar, dia akan mengembung. Dia pecah. Okay, bila pecah, dia jadi supernova. Okay, kemudian daripada supernova, dia menjadi lohong hitam. Lohong hitam ni merupakan kawasan yang tak boleh langsung zarah-zarah boleh masuk. Udara tak ada, cahaya pun tak boleh masuk. Tidak dibenarkan dalam ni. Memang kosong saja. Macam vacuum punya tempat. Tidak boleh mana-mana masuk. Okay, kalau ada kapal angkasa terlepas dekat situ pun, dia memang tak boleh nak keluar. Dia akan statik je dalam tu. Okay, dia tak boleh bergerak sebab tak ada tekanan dalam tu. Okay, so ini adalah teori dia, nebula. Okay, kemudian dia berubah. Kemudian dia jadi super raksasa merah. Kemudian akhirnya dia menjadi supernova. Okay, ini tak nampak sangat lah. Okay, so ini saya punya simulasi. Saya nak awak tengok. Bermula daripada bintang saiz sederhana, dia bertukar menjadi bintang Jangan. Maknya ayat ni. Oh. Tahu tutup ni. Ada.
Yunus seorang ya. Tak ada. Tak ada. Cik. Saya tak main tak. Untuk. Iya. Ini adalah galaksi berpilin dan ini adalah galaksi tidak seragam. Okey? Okey, so yang pertama, galaksi terdiri daripada berjuta-juta bintang di angkasa lepas mempunyai saiz dan bentuk yang berbeza seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah. Okey. Namakan jenis galaksi berdasarkan bentuk. Huruf R, apakah galaksi ini? Shermina, tolong unmute Shermina. Tidak seragam. Okey, bagus. Tidak seragam. Okey, seterusnya galaksi S. Saya nak minta Kashrin. Kashrin unmute. Oh, Kashrin tak ada mic. Yunus. Yunus S, Yunus. Galaxy Ellipse. Galaksi ellipse. Okay, galaksi ellipse. Okay, yang ketiga. Galaksi apa, Saipul? Saipul tak ada. Siapa lagi? Natasha. Natasha. Okay, T ni apa? Berpilin. Galaksi berpilin. Okay, seterusnya. Nombor 2. Padankan jenis galaksi yang berikut dengan contoh yang betul. Okey, kita ada 3 galaksi R, S dan T dan ada 3 contoh. Bima Sakti, Awan Magellan, Galaksi Messier 87. Ini ada dalam buku teks Saya tak terangkan tadi. Okey, so untuk R. R ni adalah galaksi tidak seragam. Yang mana satu galaksi terdapat pada galaksi tidak seragam? Shermina? R? Shermina?
Awan Magellan. Magellan. Awan Magellan. Okay. Seterusnya S. Saipul S. S ni adalah galaksi elips. So, mana yang satu ada di galaksi elips? Saipul? Antara Bima Sakti. Okey, galaksi Messier 87. Okey, dan kita terang-terang bumi berada pada Bima Sakti. So, jawapannya adalah T lah. Confirm galaksi ada galaksi berpiling. Okey, seterusnya bintang dan galaksi. Raja di bawah menunjukkan kelahiran dan bintang suatu bintang, kematian suatu bintang. Okey, X bintang. Kemudian ada ini namanya raksasa merah, super raksasa. Ini adalah supernova. Okey, pecah meletup. Bintang neutron tak nampak dekat situ. Dan lohok hitam. Yang pertama, kenal pasti objek X dan objek Y. Kita punya bintang bermula daripada huruf N tadi. Tolong baca, nyatakan jawapan awak. Yunus, kenapa? Kashrin, kenapa tak ada mic? Kashrin. 4 orang saja ada mic. Okay, Saipul. X ini apa dia, Saipul? Nebula. Nebula. Okay, bagus. Nebula. Okay, Y. Yunus. Y ni apa tadi Yunus? Meletup. Supernova. Yes, supernova. Okay, seterusnya B. Apa yang berlaku di Y? Apa yang berlaku sebenarnya dekat supernova ni? Tasha. Apa sebenarnya berlaku pada Y? Tadi kita terangkan gas helium dengan gas hidrogen kan? So, sebenarnya apa yang berlaku dekat supernova? Kenapa boleh meletup? Okay. Sebenarnya supernova ni berlaku disebabkan bintang super raksasa ni meletup. Kan mula-mula dia adalah nebula. Nebula ni adalah awan. Awan gas yang terdiri daripada helium dengan hidrogen. Daripada awan gas ni, dia bertukar kepada 3. Sama ada bintang saiz sederhana, bintang saiz besar, bintang saiz super besar. Kalau yang sederhana ni, dia terus jadi raksasa merah dan bertukar jadi kerdil putih. Dia ada 3 langkah je. Tapi kalau bintang besar, dia berubah jadi apa tadi? Jadi apa tadi ni? Tak ingat. Mana? Ni. Dia berubah jadi raksasa merah, kemudian jadi super raksasa. Okay, dia jadi raksasa merah dan kemudian jadi super raksasa. Okay, raksasa merah, kemudian super raksasa, kemudian baru jadi bintang neutron. Okay, supernova ada kat sini. Kemudian ditukar jadi bintang neutron. Kalau bintang super raksasa, dia jadi raksasa merah. Kemudian menjadi super raksasa merah. Giant ni galaksi punya. Okay, kemudian dia meletup dalam proses supernova dan akhirnya menjadi lohong hitam. So, yang berlaku di Y adalah super raksasa meletup. Okay, yang C, terangkan secara ringkas tentang kelahiran bintang. Okay, bintang ini terbentuk daripada nebula. Okay, bintang ini terbentuk daripada nebula yang terdiri daripada debu dengan gas seperti gas hidrogen dan gas helium. Okay, gas hidrogen dan gas helium. Debu dan gas ditarik bersama oleh daya graviti.
Sebab itu dia boleh menggumpal lah. Okay, daya graviti yang kuat. Disebabkan dia dah kuat, dia boleh membentuk teras yang panas dan tumpat. Dan teras itu menjadi semakin panas sehingga atom hidrogen berpadu membentuk atom helium dan tindak balas nuklear berlaku. Okey? Jadi disebabkan tindak balas nuklear berlaku, banyak tenaga haba dan tenaga cahaya dibebaskan dan kini bintang dilahirkan. Okey? Jadi dekat sini memang complicated sikit lah. So ingat starting bermula daripada nebula. Nebula ni merupakan awan gas yang terdiri daripada hidrogen dan juga helium. Okey, saya ulang balik Daripada dia hidrogen dengan helium ni, dia disatukan oleh tekanan graviti yang sangat kuat. Bila sangat kuat, sebab itu dia boleh membentuk 3 jenis bintang. Sama ada bintang saiz sederhana, saiz besar, saiz super besar. Yang sederhana ni, dia direct jadi raksasa merah. Kemudian raksasa merah ni, lapisan luar ni terkopek. Macam rambutan ni dia terkopek. Akhirnya dia jadi kecil je. Ini namanya kerdil putih. Okay? Tapi kalau yang besar, dia menjadi raksasa merah. Kemudian dia mengembang lagi jadi raksasa. Okay? Raksasa ni. Kemudian dia meletup dalam letupan supernova dan akhirnya menjadi bintang neutron. Okay. Manakala kalau yang super besar, dia menjadi raksasa merah. Ni sama, semua step yang sama, raksasa merah. Kemudian jadi super raksasa. Okay, kemudian dia meletup. Dia meletup dalam letupan supernova. Daripada supernova, dia terus membentuk lohong hitam. Okay. So yang pertama ni saya sederhana 3 step saja, raksasa merah. Kemudian jadi kerdil putih. Tapi kalau yang besar dengan super besar, dia ada tambahan satu, dia jadi gegasi dekat sini. Super gegasi ni. Okay, kemudian dia meletup baru bertukar jadi neutron untuk besar. Yang super besar akan menjadi lohong hitam. Okay, seterusnya. Nombor 1. Senarai yang berikut menunjukkan 4 objek angkasa. E adalah alam semesta. F adalah sistem suria. G adalah Bima Sakti dan H merupakan Marikh. Susun objek-objek di atas mengikut tertib saiz yang meningkat. Maksudnya dari kecil ke besar. Okay, so mana satu? Paling kecil tu apa dia? Paling kecil tu apa dia? Antara ni semua, mana paling kecil? Saya nak minta Marikh, pandai. Okay, so Marikh paling kecil. Lepas Marikh Sistem suria. Sistem suria. Kemudian Bima Sakti. Dan akhirnya alam semesta. Bermaksud walaupun kita nampak langit kita ni luas, daripada bawah kita nampak kapal terbang tu halus je, tapi sebenarnya kat luar sana tu lagi lebih sangat luas, lagi besar. So daripada macam umpama kita berada dalam satu kawasan, bumi tu kecil je. Tapi yang lain ni penuh dengan galaksi-galaksi yang lain. Galaksi berpilih pun bukannya satu tapi banyak dekat angkasa tu, dekat alam semesta. Elips, kemudian tak seragam dia terlalu banyak. So kita tak tahu, mungkin ada planet lain, mungkin ada makhluk lain yang berada daripada galaksi yang lain. Kalau awak boleh tengok YouTube yang semalam tu,
awak akan nampaklah dia punya bagaimana susun alur dia daripada bumi kepada sistem suria kepada Bima Sakti dan seterusnya pada galaksi berpiling. Okay, so jawapannya adalah D. Okay, nombor 2. Raja 1 menunjukkan 2 objek yang terhasil akibat daripada letupan supernova. Okay. Yang mana satu ni bintang neutron, satu lagi objek X. Kalau ada 2 ni maksudnya satu ni adalah bintang sederhana, bintang besar, satu lagi super besar. Okay. Jadi, antara berikut yang manakah benar tentang objek X? Saya rasa awak tahu kot objek X ni apa? Apa objek X ni? Queenix ni siapa? Queenix. Queenix, cuba jawab. Satu ni bintang neutron. Satu lagi ni apa dia? Ke Rafini? Rafini? Unmute Rafini. Dengar tak Rafini? Unmute sikit. Okay. So daripada bintang neutron ini adalah lohong hitam. Okay. So kita tengok yang manakah benar tentang lohong hitam. Yang pertama, mempunyai ketumpatan sangat tinggi. Yang kedua, cahaya tidak boleh terlepas daripadanya. Yang ketiga, mempunyai daya graviti yang sangat lemah. Yang keempat, mempunyai suhu dan tekanan yang sangat rendah. So antara A 1, 2, 3, 4, kalau awak tak tahu, awak tengok nombor 2 confirm betul. So check dulu mana yang ada nombor 2. A dengan C. So daripada A dengan C tu, A adalah 1 dan 2. C adalah 2 dengan 3. Awak rasa jawapan dia apa? Saiful. Saiful, jawapan dia apa Saiful? Antara A dengan C. A. A. Confirm. Kenapa A? Confirm A. Okay. So dia memang ada ketumpatan yang sangat tinggi. Jawapan dia betul lah A. Okay. Nombor 3. Raja 2 menunjukkan bintang daripada saiz paling kecil hingga yang paling besar R. Okay. Antara yang berikut, yang manakah mewakili bintang P, Q dan R? Okay. So, D ini, P ini adalah antara ini A, B, C dan D, mana satu bintang yang paling kecil? Ataupun kita tengok dulu bintang yang paling besar R. R merupakan bintang yang paling besar. So antara R dekat sini yang berkemungkinan besar jawapan adalah B ataupun D. Yang lain ni confirm salah lah. Ini kita tengok sebab R ni paling besar kan. Okay, kemudian tengok Q. Mana Q? Okay, Q dengan P ni berbeza, dia confuse sikit. Dia ada kerdil, satu neutron, ini neutron, ini kerdil putih. Okay, tapi sebenarnya bintang yang paling kecil merupakan bintang neutron. Okay, so jawapannya adalah D. Neutron paling kecil walaupun nama dia adalah kerdil putih. Okay. Seterusnya, ini adalah galaksi berpiling sebab dia berpusing. Okay.
Okay, nombor 2. Galaksi terdiri daripada berjuta-juta awan besar ke bintang? Bintang. Bintang, okay. Galaksi terdiri daripada berjuta-juta bintang dan mempunyai saiz dan bentuk yang berbeza. Okey, B, tuliskan betul atau salah bagi pernyataan berikut. Sistem solar terletak dalam galaksi Bima Sakti. Betul ke salah? Betul ke salah? Sistem solar. Okey, Betul. betul. Okey, kita daripada bumi kita turun ke sistem solar. Sistem solar ni maksudnya yang ada 9 planet tu ya. Ada matahari dan 9 planet. Kemudian dia akan pergi ke Bima Sakti. Bima Sakti ni termasuklah dia punya angkasa-angkasa lepas tu. Kemudian dia pergi ke galaksi berpiling. Okey. Seterusnya nombor 2. Kecerahan sesuatu bintang ditentukan oleh jarak dari matahari, warna dan suhu. Betul ke salah? Jawapannya adalah salah. Sebab dekat angkasa ni, dekat ni alam semesta ni tak ada matahari Dia daripada warna sahaja, warna dan cahaya dia. Okay, so jawapannya salah. Okay, next. Rajah 2 menunjukkan kitar hidup bintang yang lebih besar daripada matahari. Okay, P, bintang lebih besar. Q, super raksasa, supernova. Ini R dan satu lagi lohong hitam. Bintang dilahirkan daripada awan besar yang berlabel P. Apakah P? P merupakan nebula. Okay. P merupakan nebula. Nyatakan dua gas yang bentuk nebula. Dua-dua huruf H tadi. Apa dia? Helium dan hidrogen dan S. Okay. Sorry ada satu lagi. Hidrogen dan helium. Tertinggal. Okay, bintang yang Q ini adalah raksasa merah, RM. Dan selepas letupan supernova, teras yang tertinggal bertukar menjadi sama ada objek R atau lohong hitam. Apakah objek R? Ini merupakan bintang neutron. Okay. Seterusnya. Apakah bintang bersaiz sederhana seperti matahari? Adakah bintang bersaiz sederhana seperti matahari mengalami peringkat kematian yang sama? Jawapannya adalah tidak. Sebab bintang yang sederhana, bintang sederhana tadi dia akan menjadi kerdil putih. Sederhana dia tak jadi super raksasa, dia tak jadi super raksasa ni. Dia jadi raksasa merah saja. Raksasa merah dia terus ke kerdil putih. Sebab lapisan luar dia tadi dia akan terkopek dan tinggal isi dalam saja berwarna putih. Bintang yang sangat besar akan menjadi lohong hitam. Terangkan lohong hitam. Lohong hitam merupakan ruang yang tak membenarkan sebarang jirim. Maksudnya kita pun tak boleh masuk, cahaya pun tak boleh masuk dan kalau dah masuk tak boleh keluar. Dia memang akan melekat dalam tu. So, saya nak bagi quiz sebenarnya untuk bab 11 ni. Kita satu hari je. Nanti sama ada malam nanti atau esok saya akan upload quiz untuk bab 11 lah. Untuk minggu depan kita nak habiskan bab 12. Dan minggu yang terakhir kita finish, kita lengkapkan bab 13. 11, 12, 13 ni adalah topik yang banyak fakta. Sebab itu saya bagi link YouTube untuk awak tengok sambil-sambil baring-baring tu boleh tengok. So bila kita masuk kelas saya akan tekankan yang basic sahaja supaya tak ambil masa yang lama. Sangat banyak fakta yang perlu awak tahu sebenarnya. So 3 bab ni saya akan bagi quiz selepas kelas. Nanti saya akan upload dalam grup. Tolonglah jawab. Minggu ke-13 nanti memang kita ada kelas. Tapi hari Jumaat saya nak bagi ujian sains. Ujian sains merangkumi daripada bab 1 sampai bab ke-13. Tolong buat. Cuti juga tapi kerja tolong buat. Saya tak boleh nak push awak sangat sebab awak kat rumah, awak sendiri yang rasa nak belajar ke tak. Tapi sebagai pelajar, tolonglah belajar. Tak semua orang berpeluang nak belajar.
So itu saja untuk hari ni. Nanti saya uploadkan jawapan ni dalam jawapan dengan nota ni dalam grup. Okay? So kita jumpa minggu depan. Terima kasih semua.